Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek geografi tingkatan 1. Kita akan masuk kepada bab 12 iaitu sumber air. Baik, jadi sebelum kita memulakan pembelajaran, mari kita lihat apakah standard pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat mengenal pasti jenis sumber air di Malaysia. Okey. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh puncak krisis air di Malaysia. Dan yang ketiga, pelajar boleh membincangkan kesan krisis air di Malaysia. Dan akhir sekali, pelajar akan menerangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan krisis air. Jadi, inilah dia topik pembelajaran kita. Yang pertama ialah jenis sumber air di Malaysia. Kemudian yang kedua, kita ada punca krisis air. Kemudian yang ketiga, kesan krisis air. Dan yang keempat, kita ada langkah-langkah mengurangkan kesan krisis air. Baik, mari kita masuk kepada 12.1 iaitu jenis-jenis sumber air. Baik, Malaysia menerima hujan yang tinggi hujan yang tinggi sepanjang tahun iaitu kira-kira 2,500 mm hingga 3,000 mm setahun. Okey, jadi Malaysia sebenarnya kaya dengan dua sumber air Dua sumber air iaitu yang pertama ialah air permukaan dan satu lagi ialah air bawah tanah. Jadi sumber air permukaan adalah sumber air utama air permukaan ni adalah sumber air utama dan sebahagian kecil sahaja sebahagian kecil air bawah tanah yang digunakan. Jadi secara umumnya 97% sumber air negara adalah daripada air permukaan. Dan hanya 3% sahaja yang kita gunakan air bawah tanah. Jadi mari kita lihat apa itu air permukaan. Okey, air permukaan ialah air yang didapati di permukaan daratan. Okey, di mana apabila hujan turun, air hujan akan mengalami beberapa proses hidrologi seperti intersepsi dan juga infiltrasi. Okey, jadi kita ingin berkenalan apakah itu intersepsi dan apakah infiltrasi. Okey, ada sudut glosari di bawah ni. Okey, intersepsi ialah proses air hujan proses air hujan yang jatuh di permukaan daratan tetapi tidak menyerap ke dalam tanah. Dia adalah air hujan yang jatuh di permukaan daratan tetapi dia tidak menyerap ke dalam tanah. Manakala infiltrasi pula ialah proses air permukaan daratan yang menyerap ke dalam tanah. Jadi perbezaannya hanyalah tidak menyerap dengan menyerap. Okey. Jadi kita teruskan. Air hujan akan mengalir di permukaan bumi sebagai air permukaan yang akan sampai ke sistem saliran seperti sungai, empangan dan tasik. Okey, jadi sungai merupakan sumber air utama untuk kegunaan harian, industri dan sumber pengairan bagi pertanian. Okey, terdapat lebih kurang 150 lembangan sungai utama di Malaysia yang membekalkan sumber air mentah negara. Okey. Jadi mari kita lihat antara sungai dan tasik yang membekalkan sumber air utama di Malaysia Jadi kita lihat sungai terlebih dahulu. Antaranya ada banyak, cuma antaranya kita akan senaraikan. Pelajar boleh ingat mana-mana tiga lah. Sungai Kelantan di Kelantan, Sungai Rajang di Sarawak, Sungai Pahang di Pahang, Sungai Muda di Kedah
dan Sungai Kinabatangan di Sabah. Jadi mana-mana yang senang untuk pelajar ingat. Yang kedua, Tasik. Kita ada Tasik Banding di Perak, Tasik Kenyir Terengganu, Tasik Bera di Pahang dan Tasik Cendero di Perak. Okey. Baik. Kita teruskan kepada air bawah tanah pula. Untuk air bawah tanah, bermaksud air yang tersimpan di dalam lapisan tanah ataupun batuan yang terletak di bawah permukaan bumi. Malaysia mempunyai kira-kira 5 bilion meter padu simpanan air bawah tanah yang belum diterokai. Jadi hanya 3% air bawah tanah yang digunakan di Malaysia. Jadi kita kata tadi daripada 100% 97% ialah air permukaan, manakala 3% sahaja air bawah tanah. Jadi kita lihat rajah 12.2 ini adalah proses kitaran air. Kita lihat di sini bagaimana ini adalah laut. Laut, dia akan naik sebagai uap air, membentuk awan. Sama juga ada kalau di kawasan sungai, yang ini sungai, akan naik sejat perpeluhan ke atas dan membentuk awan. Kemudian kemudian dah membentuk awan, akan turun pula sebagai hujan, dan ada yang air permukaan jadi sungai. Ini air permukaan ni jadi sungai, dan ada juga air bawah tanah, dia masuk ke dalam tanah. Dan ini yang akan jadi air bawah tanah yang bila kita gali dia akan jadi, ini adalah air, dipanggil air perigi. Kalau di kampung memang ada perigi. Jadi ini hanya 3% saja. Jadi air permukaan yang banyak digunakan sebagai sumber air utama di Malaysia. Baik, kita teruskan kepada 12.2, iaitu punca krisis air. Kita ada punca krisis air. Mari kita lihat. Malaysia tidak terlepas daripada krisis air walaupun kaya dengan sumber air. Jadi krisis air merujuk kepada situasi kekurangan sumber air. Yang dapat digunakan. Maksudnya berlaku kekurangan sumber air untuk digunakan. Jadi krisis air pernah berlaku di Malaysia seperti di Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur pada tahun 2014. Krisis air di Malaysia berlaku disebabkan beberapa punca seperti yang terdapat dalam rajah 12.3. Mari kita lihat. Ini ada dalam 6 punca. 6 punca krisis air yang berlaku di Malaysia. Jadi yang pertama ialah penebangan hutan. Penebangan hutan di kawasan tadahan air. Jadi bila kawasan tadahan air ni maksudnya mesti ada pokok untuk menyerap air ke dalam tanah. Tetapi sekiranya kawasan hutan ini ditebang, maka air tidak dapat ditadah, maksudnya tidak dapat diserap dengan baik. Yang kedua, fenomena cuaca. Kalau fenomena cuaca, kita boleh mungkin melihat kepada cuaca yang kemarau, menyebabkan air empangan air sungai menjadi cetek dan air empangan menjadi kering. Yang ketiga, pembuangan sampah. Pembuangan sampah ni biasanya dia akan menyebabkan kawasan sungai tercemar. Yang keempat, permintaan tinggi dalam sektor perindustrian menyebabkan kekurangan air. Yang kelima, pencemaran baja kimia. Pencemaran baja kimia dan racun serangga. Yang mungkin masuk ke dalam sungai sehingga air sungai tercemar dan tidak boleh digunakan. Tidak selamat untuk digunakan. Yang keenam, peningkatan populasi penduduk. Maknanya ramainya penduduk dan banyaknya permintaan air menyebabkan kekurangan air. Baik, kita mulakan satu persatu.
Okey, kita akan terangkan satu persatu. Yang pertama tadi ialah penebangan hutan di kawasan tadahan air. Jadi, hutan merupakan ekosistem yang penting untuk sumber bekalan air bersih. Jadi, penerokaan hutan secara meluas dalam kegiatan pembalakan dan juga pertanian menjadi punca hakisan tanah. Jadi, pemendapan dan hakisan cerun menyebabkan terjejasnya bekalan ataupun kualiti sumber air. Okey. Kita teruskan kepada yang kedua, iaitu fenomena cuaca. Okey. Yang kedua, fenomena cuaca. Jadi fenomena cuaca seperti kemarau dan juga El Nino merupakan salah satu punca berlakunya krisis air di Malaysia. Contohnya pada tahun 2016 berlaku fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau. Okey, kemarau ni adalah kemarau yang panjang di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi antara kesannya adalah penyusutan aras air di Empangan Timah Tasoh Perlis dan Empangan Tasik Merah di Perak sehingga mencapai tahap kritikal. Kritikal ni maknanya adalah tahap yang tidak mencukupi untuk keperluan masyarakat ataupun penduduk Malaysia. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, ialah pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Jadi kebanyakan sungai di Malaysia telah tercemar dengan sampah dan sisa industri. Berdasarkan pemantauan JAS, Jabatan Alam Sekitar, pada tahun 2016, sebanyak 229 daripada 473 sungai di seluruh negara didapati telah tercemar dengan pembuangan sampah. Jadi apabila sungai telah tercemar dengan sampah, maknanya sungai tersebut tidak selamat untuk digunakan, maka air tersebut tidak boleh digunakan. Jadi bila tidak boleh digunakan, maka ini akan menjadi punca kepada krisis air. Kita pergi kepada yang keempat, iaitu permintaan yang tinggi dalam sektor perindustrian. Jadi menjelang tahun 2020, permintaan air dalam sektor perindustrian terus meningkat. Jadi antara industri yang melibatkan banyak penggunaan air adalah industri pemprosesan makanan, pembuatan dan penyaduran serta industri kimia. Jadi berkembangnya industri-industri ini menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap air, dan ini boleh menyebabkan kekurangan ataupun berlaku krisis air. Kita teruskan kepada yang kelima, iaitu penggunaan baja kimia dan racun serangga dalam pertanian. Jadi, akibat daripada penggunaan kedua-dua bahan pencemar ini, dia boleh menyebabkan pencemaran sungai yang serius. Kerana penggunaan baja kimia dan juga racun serangga, apabila hujan turun dan air mengalir ke dalam sungai, ini menyebabkan racun serangga dan baja kimia tadi dibawa masuk ke dalam sungai dan menyebabkan pencemaran air. Jadi bila berlaku pencemaran air, air tersebut tidak selamat untuk digunakan. Dan inilah yang menjadi punca kepada krisis air. Dan yang keenam ialah peningkatan populasi penduduk Malaysia. Jadi pada tahun 2020, penduduk Malaysia dianggarkan berjumlah 35 juta orang dan pertambahan penduduk ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap air. Tetapi nampaknya ramalan ini agak meleset kerana baru-baru ini pada tahun 2021 selepas bancian didapati bahawa jumlah penduduk Malaysia hanyalah dalam 32 juta orang, di mana 30 juta adalah warga negara dan 2 juta adalah bukan warga negara. Jadi ini juga mungkin disebabkan oleh wabak yang sedang berlaku sekarang ini, di mana kadar kelahiran adalah menurun dan juga kadar kematian meningkat. Itu yang menyebabkan jumlah penduduk kita tidak seperti yang
ramalkan ya. Okey, baik, kita teruskan kepada 12.3 iaitu kesan. Tadi kan kita dah kenal pasti apakah punca krisis air ya. Jadi kita perlu mengetahui ya, apakah kesan krisis air di Malaysia. Jadi air merupakan keperluan asas ya. Kita tahu air merupakan keperluan asas. Setiap hari kita menggunakan air dan krisis air yang berlarutan ya akan mendatangkan kesan buruk. Jadi mari kita lihat. Yang pertama, menyebabkan kekurangan bekalan air bersih. Bekalan air bersih terpaksa dicatu ya apabila berlaku krisis air. Kekurangan bekalan air juga akan menyukarkan kegiatan harian penduduk dan mengganggu sektor perindustrian. Ya, kita tahu penduduk menggunakan air setiap hari dan juga permintaan yang tinggi dalam bidang perindustrian juga. Jadi bila kekurangan bekalan air, air terpaksa dicatu. Jadi apakah maksud dicatu? Okey, kita lihat di sini. Dicatu bermaksud terpaksa dihadkan ya ataupun ditetapkan penggunaannya. Ya, jadi mungkin sebelum ini awak mandi 1 baldi air setiap pagi, tetapi apabila berlaku krisis air terpaksa dicatu, maka awak pun terpaksa mandi 1 baldi itu bukan untuk awak seorang tetapi untuk awak sekeluarga. Ya macam tu. Baik. Yang kedua, apa yang berlaku ialah kesan ke atas tanah. Sekiranya berlaku krisis air menyebabkan tanah menjadi kering kontang dan menyebabkan tekstur tanah berubah. Jadi masalah ini sebenarnya dia memberi kesan terhadap kegiatan pertanian. Contohnya penanaman padi. Menjejaskan ya. Jadi bila padi tidak dapat ditanam di kawasan tanah yang kering, ini boleh menjejaskan bekalan makanan. Menjejaskan bekalan makanan serta hasil pengeluaran negara. Maknanya dia menyebabkan krisis kepada bekalan makanan dan juga menyebabkan krisis kepada ekonomi lah ya ataupun pengeluaran negara ya. Jadi mungkin negara terpaksa mengimport pula makanan daripada ataupun mengimport beras daripada negara luar. Jadi ini boleh menyebabkan krisis kepada ekonomi kita. Jadi ada sedikit info di sini dan juga soalan. Menurut laporan kualiti alam sekitar terbitan Jabatan Alam Sekitar ya JAS pada tahun 2016, 5.3% sumber air daripada 473 sungai di Malaysia dilaporkan telah tercemar, manakala 36.6% telah mula menunjukkan tanda-tanda pencemaran. Jadi sebagai generasi muda yang prihatin, jadi awaklah sebagai pelajar, generasi muda yang prihatin, apakah usaha-usaha yang boleh anda lakukan untuk mengurangkan masalah ini? Jadi kita lihat pembelajaran kita yang seterusnya. Mungkin pelajar boleh menggunakan pengetahuan itu untuk menjawab soalan ini. Kita teruskan dulu kepada kesan krisis yang seterusnya, yang ketiga, iaitu berlaku kepupusan flora dan fauna. Bagaimana krisis air tadi boleh menyebabkan kepupusan kepada flora dan fauna? Mari kita lihat. Pencemaran air menyebabkan flora dan fauna mati dan pupus. Kita tahu air ni sebagai untuk pengairan pertanian ataupun untuk menyuburkan tanaman, menyuburkan tumbuhan. Jadi kalau air ini tercemar, maka tumbuhan pun akan mati. Dan kalau air tercemar, kita tahu ada hidupan akuatik seperti ikan. Maka kalau air itu tercemar, maka menyebabkan ikan pun akan mati seperti yang berlaku dalam gambar ni. Jadi kepupusan flora dan fauna akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang dapat mengancam kehidupan manusia. Pencemaran air juga memberi kesan buruk terhadap kehidupan akuatik. Itulah dia, ikan mati disebabkan pencemaran air. Contohnya tadi penggunaan racun serangga. Dan juga baja kimia. Bila masuk ke dalam air sungai, menyebabkan ikan-ikan ini akan teracun secara tidak langsung menerima kesan daripada racun serangga tersebut.
Okey, mari kita lihat ini adalah berita tentang kesan pencemaran air yang pernah berlaku pada Jun 2016. Okey, seterusnya kesan yang keempat ialah kemudaratan kepada manusia. Bagaimana krisis air menyebabkan kemudaratan kepada manusia? Jadi kita lihat penyakit bawaan air boleh menular kepada manusia setelah bekalan air bersih tercemar. Contohnya penyakit bawaan air ialah taun, demam kepialu dan juga leptospirosis. Okey. Apa itu leptospirosis? Ada info di sini. Sejenis penyakit zoonosis, iaitu penyakit berjangkit daripada haiwan kepada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteria daripada genus Leptospira sp. Manusia boleh dijangkiti apabila terdedah kepada air, makanan ataupun tanah yang dicemari oleh air kencing haiwan yang terjangkit seperti tikus, kucing, anjing, lembu, kambing, babi, kuda dan haiwan liar lain. Semua ada. Maksudnya risiko untuk mendapat penyakit ini adalah tinggi, memudaratkan manusia. Itulah dia tadi 4 kesan krisis air terhadap alam sekitar. Kesan dia kekurangan air bersih, kekurangan kesan ke atas tanah, kemudian kepupusan flora fauna, kemudaratan kepada manusia. Baik, kita pergi kepada yang terakhir, subtopik yang terakhir. Ini adalah sangat penting, iaitu kita akan melihat langkah mengurangkan kesan krisis air. Jadi tadi kita dah lihat punca, kita dah lihat kesan. Sekarang kita nak lihat apakah langkah untuk mengurangkan kesan krisis air. Jadi terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan krisis air. Jadi antaranya ialah yang pertama ialah pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan. Kawasan tadahan ni ialah hutan lah. Okey. Kemudian yang kedua, kita ada penguatkuasaan undang-undang. Nanti cikgu akan terangkan. Yang ketiga, rawatan air kumbahan. Yang keempat, meneroka air bawah tanah. Dan yang kelima, kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Jadi mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan hujan. Jadi hutan hutan di kawasan tanah tinggi berperanan sebagai kawasan tadahan hujan. Jadi penjagaan dan pengekalan kawasan tadahan hujan adalah sangat penting untuk memastikan sumber air yang selamat dan bersih. Sebagai contoh, kawasan hutan seluas 160,000 hektar di Padang Terap, Kedah merupakan kawasan tadahan hujan bagi empangan pedu. Jadi kawasan ini perlu dipelihara supaya boleh membekalkan air yang secukupnya terhadap empangan, kerana air daripada empangan ini akan disalurkan kepada penduduk untuk digunakan. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ni perlu dilaksanakan untuk mengurangkan kesan krisis air. Jadi pihak berkuasa sentiasa memantau pengusaha industri yang sering melakukan pembuangan sisa toksik dan bahan buangan kimia ke longkang. Jadi bila dibuang ke longkang, bila hujan turun, air dalam longkang itu akan mengalir ke sungai, dan inilah yang menyebabkan pencemaran sungai. Dan pemantauan terhadap penggunaan baja kimia juga serta racun serangga perlu dilaksanakan agar pengusaha pertanian dapat mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Sebagai contoh penguatkuasaan undang-undang yang melibatkan krisis air ialah Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air dan juga Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ini dua contoh penguatkuasaan undang-undang. Mari kita teruskan kepada langkah yang ketiga, iaitu rawatan
air kumbahan. Okey. Jadi air kumbahan boleh dirawat melalui proses bahan pepejal yang diasingkan, kemudian dirawat, ditapis dan dilepaskan ke sungai. Jadi tujuannya untuk menjadikan air selamat digunakan. Sebagai contoh, Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Indah Water Consortium IWK pada tahun 1994 untuk membangunkan dan menyelenggara sistem rawatan air kumbahan. Seterusnya yang keempat, meneroka air bawah tanah. Jadi kita tahu tadi bahawa air bawah tanah hanya 3% sahaja yang kita telah terokai di Malaysia. Jadi air bawah tanah di Malaysia sebenarnya mampu diekstrak sebanyak 6 bilion meter padu setahun. Jadi sebagai contoh, pelaksanaan penerokaan air bawah tanah telah dijalankan di negeri Kelantan dan Selangor. Maksudnya air bawah tanah diterokai dan disalurkan ke rumah-rumah kediaman. Tidaklah hanya bergantung 100% kepada air empangan yang didapatkan daripada sungai. Okey, yang kelima, kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Jadi kempen kesedaran dan juga pendidikan sangat penting untuk menyedarkan masyarakat tentang penjagaan alam sekitar. Okey, kempen ini akan menunjukkan betapa pentingnya penjagaan alam sekitar yang perlu diberikan sejak peringkat awal lagi dengan melibatkan murid-murid daripada sekolah rendah mengikuti pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan alam sekitar. Okey, pelbagai pihak seperti kerajaan, badan bukan kerajaan, media massa perlu memainkan peranan penting dalam menjayakan kempen ini. Okey, sebagai contoh boleh ambil kempen sambutan Hari Sungai Sedunia yang telah dianjurkan oleh WWF pada 27 September 2015. Okey. Baik, ada info di sini. Telaga tiup merupakan antara kemudahan yang sama seperti telaga biasa tetapi telaga ini menggunakan paip khas untuk menyedut air bawah tanah. Okey, iaitu aquifer. Untuk mengetahui lebih lanjut, pelajar boleh melihat di laman ini. Ini adalah telaga tiup yang dibangunkan untuk meneroka air bawah tanah dan boleh digunakan oleh penduduk. Okey, jadi jika kita imbas kembali, kita telah pun berakhir sepatutnya. Jadi jika kita imbas kembali sumber air kita telah mempelajari tentang dua jenis sumber air, iaitu kita ada air permukaan, iaitu sungai Okey. Dan kita ada air bawah tanah yang itu awak boleh terokai dia menjadi perigi. Okey. Kemudian kita telah mengetahui punca krisis air. Okey, ada 6 punca, termasuklah penebangan hutan kawasan tadahan, fenomena cuaca yang melibatkan El Nino dan kemarau, pembuangan sampah ke dalam sungai dan longkang, permintaan yang tinggi dalam sektor industri, penggunaan baja kimia dan racun serangga yang menyebabkan pencemaran, serta peningkatan populasi penduduk. Okey. Kemudian yang ketiga, kita telah melihat kesan krisis air di Malaysia, iaitu boleh menyebabkan kekurangan bekalan air bersih, kesan ke atas tanah dan pertanian, kepupusan flora dan fauna, serta kemudaratan kepada manusia sendiri. Dan seterusnya yang keempat, kita telah melihat langkah mengurangkan kesan krisis air, termasuklah pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan, penguatkuasaan undang-undang, rawatan air kumbahan, meneroka air bawah tanah, serta mengadakan kempen. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar. Dan awak boleh ulang banyak kali video ini sekiranya awak kurang faham.
Dan cikgu sarankan pelajar untuk membuat nota ringkas supaya awak boleh mengingati fakta-fakta penting, dan kemudian jawablah sebanyak mungkin latihan-latihan dalam modul geografi. Itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.